Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar bersama-sama. Okey, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbal alamin. Amin. Okey, hari ini Ustaz akan ajar tajuk dia kesalahan struktur ayat. Dekat sekolah hari itu Ustaz dah ajar kesalahan ejaan, ada kesalahan imbuhan, ada kesalahan tanda baca. Hari ini Ustaz akan ajar berkaitan dengan kesalahan struktur ayat. Maksud dia, ayat itu dalam keadaan songsang ataupun terbalik. Ayat dia berterabur. Okey. Semua ada buku teks bahasa Melayu jilid 2. Ada. Buka muka surat 24. Buku teks bahasa Melayu jilid 2. Buka muka surat 24. Dah buka dah? Dah. Okey, siapa yang tak ada, Ustaz akan tunjukkan di depan. Mana? Muka surat 24. Jumpa tak? Okey. Ini tajuk dia jadual kutipan sisa. Nabila dan keluarganya membaca surat khabar. Menurut laporan akhbar, Yang Berkuasa telah melantik kontraktor pembersihan untuk memungut sisa pukal. Okey. Kita tengok yang ke bawah ni. Okey, dalam petikan ini ada ayat yang berterabur. Ayat itu salah. Jadi kita kenal pasti yang mana satu ayat yang betul. Okey, kita tengok yang pertama. Johor Bahru 18 Julai, pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Okey, ayat yang pertama ni semua betul, tak ada kesalahan. Okey, tengok ayat yang kedua. Okey, yang merah ni, sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Ayat ini salah. Ayat dia berterabur. Okey, ayat yang betul macam mana? Siapa tahu? Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Sisa akan kutip makan 2 kali seminggu. Sisa makanan dikutip akan dikutip 2 kali seminggu. Macam mana yang betul? Sisa makanan Sisa makanan. Yang betul dia macam ni. Sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Yang ni yang betul. Nampak tak? Astaghfirullahalazim. Apa pun dah Dah lepas tu separuh dah dia baru buka pula. Nanti dia rekod lah separuh.
Macam cucu mandi tu. Bukan baru ya. Okey, yang sini dia bagi sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Ayat ini salah. Dia berterabur. Sepatutnya sisa apa yang dikutip? Kena ada objek kat sini. Sisa makanan. Jadi yang betulnya sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Itu yang betul. Okey, kita tengok yang ketiga. Sisa dikutip sekali yang boleh dikita pula semula seminggu. Ayat ini berterabur. Ayat ini salah. Macam mana kita nak betulkan ayat ini? Sisa dikutip sekali. Sisa apa? Ayat ini macam nak betulkan? Sisa dikutip sekali yang boleh dikita pula. Okey, nombor 2 macam mana nak betulkan? Sisa dikutip sekali yang boleh dikita pula seminggu. Siapa tahu macam mana nak betulkan ayat ini? Yang ni dia salah. Sisa dikutip. Sisa apa? Kita kena letak sisa yang boleh dikita semula. Itu yang betul. Sisa kat sini dia bagi tahu sisa dikutip. Kita kena bagi tahu dulu sisa apa tu? Sisa yang boleh dikita semula. Yang boleh dikita semula pula dikutip seminggu. Seminggu sekali. Ayat ni yang betul. Dalam buku teks dia bagi ayat dia berterabur. Sisa dikutip sekali yang boleh dikita pula semula seminggu. Kita nak baca pun payah. Sepatutnya kita bagi tahu sisa apa? Sisa yang boleh dikita semula pula dikutip seminggu sekali. Ini barulah ayat yang betul. Barulah ayat dia tidak berterabur. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Okey, pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baharu itu. Ayat ni ada salah tak? Betul tak ayat ni? Tak ada. Ayat ni dah betul. Ayat ni dah cantik. Okey, yang seterusnya. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Ayat ni betul ke tak? Salah. Salah. Macam mana kita nak betulkan? Salah. Macam mana nak betulkan? Penggunaan akan jadual itu akan memudahkan jadual semua pihak. Pandai. Akan memudahkan semua pihak. Ini ayat yang betul. Dalam buku teks tu salah. Penggunaan jadual itu semua pihak memudahkan. Sepatutnya penggunaan jadual itu akan memudahkan semua pihak. Itu yang betul. Okey, kita tengok nombor 4 pula. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa. Ayat ni betul, ada salah tak? Tak ada. Ayat ni dah betul. Okey, panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Ayat ini salah. Ayat dia berterabur. Ayat yang betul macam mana? Panduan buku juga akan ke setiap rumah. Panduan buku juga akan diedarkan ke setiap rumah. Pandai. Panduan buku juga. Ayat yang betul, panduan buku juga akan diedarkan ke setiap rumah. Itu ayat yang betul.
Okey, yang seterusnya. Pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Ayat ni dah betul, dia dah cantik, dia tak berterabur. Okey, yang seterusnya. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Ayat ini berterabur. Macam mana kita nak betulkan? Macam mana nak betulkan? Langkah ini untuk memastikan macam mana? Siapa yang tahu nak betulkan? Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Ayat ini yang betul sepatutnya. Langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh. Tidak akan terjatuh. Terjatuh ke mana? Longkang. Jatuh ke dalam longkang. Itu yang betul. Ke dalam longkang. Itu yang betul. Okey, jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Ayat ini dah betul, dia dah cantik dah. Okey, yang terakhir. Harus bekerja sama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Ayat ini terabur. Macam mana betulkan? Harus bekerjasama. Sebab ayat ini salah. Sepatutnya kita kena letak objek di depan. Objek ataupun subjek. Jadi sepatutnya apa dia? Siapa yang harus bekerjasama? Semua pihak. Pandai. Semua pihak. Kena ada objek, subjek di depan. Semua pihak harus bekerjasama. Semua pihak harus bekerjasama untuk melestarikan sekitar alam. Untuk melestarikan alam sekitar. Itu ayat yang betul. Harus bekerjasama, tak salah. Sepatutnya kena ada objek di depan. Jadi objek dia, subjek dia semua pihak. Semua pihak kena buat apa? Harus bekerjasama untuk melestarikan alam sekitar. Okey, setakat ni semua jelas tak? Ada yang kurang jelas? Okey, kalau semua okey. Sekarang ni Ustaz nak semua buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Buku aktiviti buka muka surat 24. Buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 24. Jumpa tak? Okey, soalan dia idik dan murnikan. Maksudnya dalam ayat ini ada ayat yang salah. Ada ayat yang berterabur. Jadi kita kena betulkan. Okey, kita tengok yang pertama. Alia dan ibunya ke hospital. Ayat ni ada salah tak? Tak. Ayat ni dah betul. Ayat ni dah betul. Alia dan ibunya ke hospital. Betul. Okey, ayat yang kedua. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Ayat ni salah. Macam mana kita nak betulkan? Ustaz, muka surat berapa? Muka surat 24. Jumpa tak? Pemeriksaan kesihatan. Buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 24. Okey, siapa yang ada buku boleh buka, tulis terus jawapan dia. Okey. Jumpa tak? Salin balik ke? Salin yang salah je. Macam ayat pertama dia dah betul dah. Ayat Alia dan ibunya ke hospital. Jadi dah betul. Ayat yang kedua. Ya.
Kesihatan Muka surat berapa? surat 24. 26 lah. 26. 26. 26. Ni 26. Jumpa tak? 26. 26. Okey, jumpa. Muka surat 26. Soalan dia, Idik 26 tak dengar ke apa cakap? 26. Okey. Idik dan Mundikan dalam karangan ini, dalam petikan ini ada kesalahan struktur ayat. Jadi kita betulkan. Okey, yang kedua. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Ayat ini ayat salah, berterabur. Macam mana ayat nak betulkan ni? Mana kita nak betulkan? Ayat kedua, kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Menjalani. Siapa patutnya apa kat depan? Sepatutnya ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan. Ini yang betul. Kesihatan pemeriksaan salah. Sepatutnya kat depan letak ibunya. Ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan. Okey, yang kedua, sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Ayat ini betul ke salah? Betul. Ayat ini dah betul. Tak ada kesalahan. Okey, yang seterusnya. Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Ayat ini salah. Berterabur. Macam mana kita nak betulkan? Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Sepatutnya kita letak apa kat depan? Sepatutnya yang kat depan kita letak poster. Poster. Mana ya tahu tu Yas? Kenapa? Okey, sepatutnya yang betul kena letak poster di depan. Poster tersebut tentang, baru letak pencemaran sisa ubat-ubatan. Okey, ini baru ayat yang betul. Okey. Nanti tulis ya dalam buku aktiviti tu, kita dah bincang sekali ni. Kat sini dia salah. Pencemaran sisa ubatan adalah tersebut tentang poster. Ini ayat salah. Sepatutnya ayat yang betul. Poster tersebut tentang pencemaran sisa ubat-ubatan. Itu yang betul. Okey, tulis ya jawapan dalam buku. Jawapan Ini jawapan dia. Jadi kita dah bincang dah ni. Nanti dekat bawah sini tulis je. Dekat sini tulis nombor 1. Salin yang ini. Nombor 2, yang ni. Boleh jelas? yang salah ke? Salin yang Salah ni. ke? Ya. Ini salin ni jawapan dia. Kita bincang yang ni jawapan dia. Awak salin je. Salin yang salah ke? Salin yang ni, yang ustaz tunjuk kat depan ni. Ini jawapan yang betul. Awak salin yang ni je. Nampak tak? Salin yang salah ke? Dalam petikan tu ada yang salah. Jadi awak kena betulkan. Jadi jawapan dia ni. Buat kat bawah. Kat bawah tu. Jawapan buat dekat bawah tu. Jelas tak? Jelas. Okey, ni soalan dia. Dekat bawah ni, awak tulis nombor 1. Ni nombor 1. Ni jawapan dia. Kita dah betulkan. Ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan. Jadi nombor 1, tulis di sini. Jawapan dia. Dah siap nombor 1, buat pula nombor 2. Ini jawapan dia. Nombor 2 letak kat bawah dia.
Jelas? Faham tak? Faham. Okey, nanti tulis jawapan dia. Okey, yang ketiga. Pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Ayat ini ada yang salah tak? Ayat ni dah betul, tak ada kesalahan apa-apa. Okey, yang seterusnya. Mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Ayat ini salah. Sepatutnya kita kena letak objek di depan. Tak boleh mengandungi. Kat depan ni kita kena letak apa? Macam nak betulkan dia? Macam mana? Mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Sepatutnya kita letak kat depan. Kita letak ubat-ubatan. Dia tak boleh mulakan ayat dengan mengandungi terus. Tak boleh. Kena ada objek di depan. Jadi objek dia ni. Ubat-ubatan. Ubat-ubatan mengandungi sisa bahan kimia. Itu jawapan nombor 3. Jadi nombor 3 ni tulis dekat bawah ni. Itu jawapan dia. Okey, dah siap dah nombor 3. Okey, kita tengok yang seterusnya. Bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Ayat ini ada salah tak? Tak ada. Tak ada. Ini dah betul dah. Kita sebut pun senang. Bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Okey, hidupan terjejas di dalam akan sungai. Ayat ini berterabur. Hidupan apa? Sepatutnya hidupan Sungai. hidupan di dalam Di sungai. dalam sungai. Hidupan Tulis apa yang pertama, Malim? Hidupan di dalam sungai akan terjejas. Pertama. Ini jawapan dia nombor 4. Kat sini dia bagi hidupan terjejas di dalam akan sungai. Pertama apa, Malim? Nombor 1 ke? Ini jawapan dia. Nombor 4 ni, hidupan. Hidupan di dalam sungai akan terjejas. Kat sini dia bagi hidupan terjejas di dalam akan sungai. Ayat ini berterabur, jadi salah. Yang betulnya ialah hidupan di dalam sungai akan terjejas. Ya, Alif Fahan ada apa? Malim. Ya. Alif Fahan nak tanya apa? Nombor 1 apa? Nombor 1 apa? Ni jawapan dia. Ini nombor 1. Nampak tak? Ini jawapan nombor 1. Ini nombor 2. Ini nombor 3. Dan ini nombor 4. Mana, Malim? Ini nampak tak? Okey, jawapan ni nanti tulis ya dalam buku tu. Jangan tak tulis pula. Okey, yang terakhir ni. Ya. Ya, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Boleh jelas tak? Boleh. Ya, Alif Fahan okey. Okey, kita teruskan yang terakhir ni. Pencemaran diatasi ini boleh. Ayat ini berterabur. Sepatutnya macam mana kita nak betulkan? Pencemaran ini boleh. Pencemaran ini boleh diatasi. Itu yang betul. Ini salah. Pencemaran diatasi ini boleh. Ayat ini terabur. Yang betul sepatutnya pencemaran ini boleh diatasi.
Okey, yang keenam, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Ini dah betul, tak ada salah. Okey, yang terakhir, sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Yang ni betul, ada salah tak? Tak ada. Tak ada. Jadi semua dah betul. Okey, setakat ni semua jelas tak? Ada nak tanya soalan apa-apa? Okey, dalam buku ni kat bawah ni jawapan ni jangan lupa tulis jawapan dia. Siapa yang tak tulis lagi? Dekat bawah sini tulis jawapan dia. Ini jawapan dia. Ada 5 kesalahan. Nanti jangan lupa tulis. Okey, setakat ni semua jelas tak? Okey, siapa yang tak tulis lagi boleh tulis cepat. Siapa yang tak tulis lagi boleh tulis cepat. Saya dah siap. Dah, kita tunggu kawan-kawan yang lain dulu. Siapa yang tak tulis jawapan ni boleh tulis jawapan ya dekat bawah ni. Okey, dah siap dah? Belum. Tulis cepat. Okey, cepat-cepat. Kita ada 4 minit lagi. Okey, dalam kelas hari itu Ustaz dah ajar kesalahan dalam ayat, kesalahan ejaan. Kita dah belajar tentang kesalahan penggunaan imbuhan dan kita pun dah belajar tentang kesalahan tanda baca. Tanda baca ni contoh dia ada titik ke tak, ada koma ke. Ayat tu tutup dengan tanda seru ke. Untuk hari ni pula kita belajar tentang kesalahan struktur ayat. Struktur ayat ni maksud dia ayat itu disusun berterabur. Ayat itu disusun berterabur. Jadi kita kena betulkan. Dah siap dah? Belum. Cepat ada 3 minit lagi. Okey, siapa yang dah siap? Kerja rumah hari ini Belum. buat muka surat 80 dan 88. Siapa yang dah siap? Boleh nanti buat kerja rumah muka surat 80 dan 88. 80 dan 88. Ya, 80 dan 88. Okey. Muka surat 80 tu soalan dia suruh betulkan kesalahan ejaan dan imbuhan serta tanda baca. Dalam petikan tu dia ada kesalahan ejaan, ada kesalahan imbuhan dan ada kesalahan tanda baca. Jadi awak kena betulkan. Muka surat 88 pula sama. Ayat dia berterabur. Jadi awak kena betulkan. Nanti jangan lupa siapkan kerja rumah muka surat 80 dan 88. Siapa yang dah siap, nanti ambil gambar dan hantar pada Ustaz. Ustaz cekkan. Buku mana? Ya, Buku mana Ustaz? buku aktiviti bahasa Melayu jilid 2.
Buku aktiviti BM jilid 2. Dia homework hari ini, kerja rumah hari ini muka surat 80 dan 88. Dalam buku aktiviti jilid 2. Yang tu je ke? Yang tu je, 2 muka surat. Dah siap nanti hantar pada ustaz untuk ustaz cekkan. Okey, setakat ini sahajalah kelas kita untuk hari ini. Okey, Alif, cuba ada 1 minit lagi. Nanti dia akan mati terus ni. Okey, kita tutup. Ada Alif faham boleh salingkan. Okey, yang lain kita tutup kelas kita dengan baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tanfa'uruduhu ayyabi waqati wajati wala tanzini amin rabbal alamin amin. Okey, nanti kita jumpa di kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.